Baik, untuk kaedah substitution awak ada banyak pattern. So saya akan tunjuklah macam-macam pattern tu. So yang A tu memang dah ada solution dekat awak punya nota. Okay, yang B, pemilihan U awak adalah yang di bawah, sebab bawah tu lebih complicated daripada yang atas, lebih tinggi kuasanya. And then awak differentiate U terhadap X, and then awak susun DX sebagai subjek, and then awak masukkan dalam original equation. Awak akan masukkan DX dengan DU over 2X, and then awak cancel mana yang boleh cancel, and then awak akan tinggal integrate 2 over U. Okay, integrate dapat 2 ln U. Tapi ini belum lagi jawapan akhir, sebab U tu awak kena substitute masuk sebagai X semula. Untuk C, kalau awak ada something didarabkan dengan eksponen, so pemilihan U awak adalah kuasa kepada eksponen. And then differentiate U terhadap X, dan susun jadikan DX sebagai subjek. Okay, then substitute masuk dalam original equation. So DX awak akan masukkan dengan DU over 2X plus 1, and then cancel. So ada yang sama kita boleh cancel. So tinggal integrate e power of U. So integrate e power of U is e power of U plus C. So U tu awak kena substitute balik dengan X square plus X. Untuk D, kita akan ambil yang bawah tu, yang dalam set tu sebagai U. So differentiate terhadap T, awak dapat e power of T, and then susun jadikan DT sebagai subjek. Okay, then awak akan masukkan dalam original equation. So dt awak akan substitute dengan du over e power of t. So ada yang sama kita boleh cancel. Okay, then awak hanya perlu integrate u power of negative 1 over 2. So integrate dapat u power of 1 over 2 over 1 over 2, and then u tu awak kena substitute balik dengan 1 plus e power of t. Untuk E, kita akan pilih U yang complicated. So kat situ awak ada satu tolak ln X tu, kita akan pilih sebagai U. Then awak differentiate, and then awak jadikan DX sebagai subjek, and then awak akan masukkan dalam original equation. Awak akan substitute DX dengan negative X du. So ada yang sama kita boleh cancel. So tinggal integrate negative U square. Okay, dan U tu kita akan masukkan balik dengan satu tolak ln X. Untuk F, kita akan pilih yang complicated, yang ada kuasa tu sebagai U. So differentiate U terhadap X, awak dapat cos 2 theta over darab dengan 2. Okay, jadikan dia di theta sebagai subjek. Okay, then awak akan substitute dalam original equation. Kalau awak perasan, pemilihan U awak tu, apabila awak differentiate, akan dapat pasangan yang satu lagi. So somehow dia akan tercancel, theta tu akan tercancel. So yang tinggal apa? Yang tinggal adalah variable U saja. So substitution ni sebenarnya adalah proses yang mana dia mengubah kepada bentuk yang lebih mudah untuk diintegrate. Ada pembetulan kat situ, tertinggal per 2. So semua tu akan tambah darab dengan 1 per 2. So jawapan akhir tu bawah tu akan jadi per 8. Untuk G, ni pattern lain sikit. So awak akan pilih U yang di bawah, and then awak differentiate, and then awak akan susun DX sebagai subjek, and then awak akan masukkan substitute dengan DX tu sebagai DU. Okay, so tak ada benda yang boleh cancel kan. So apa boleh buat, awak boleh susun semula, jadikan X sebagai subjek,
So awak akan dapat x equal to u tolak 1. Okay, then awak boleh pecahkan dia u per u dengan 1 per u. Okay, then barulah awak boleh integrate 1 dapat u, integrate 1 per u dapat ln u. Okay, u masukkan balik dengan 1 tambah x. Okay, untuk h saya tunjuk dua cara. So first awak boleh pilih u awak yang bawah tu 1 plus e power x. Okay, differentiate and then jadikan dx sebagai subjek and then substitute masuk dalam original question. So e power of x tu masih ada lagi, so awak kena susun jadikan e power of x tu jadi subjek. So dapatlah u tolak 1. So awak dapat tukar semua in terms of u, tapi masih belum boleh integrate lagi. So apa boleh buat? Awak boleh guna partial fraction. So kita akan pecahkan dia kepada hasil tambah dua fraction, which is a over u plus dengan b over u minus 1. Sebab bawah tu dua-dua adalah linear kan. So samakan pembawah. Okay, dan kita nak cari a dengan b, kita akan pilih u equal to 1 untuk eliminate a. So dapat nilai b, and then you pilih u sebagai kosong pula. So dapat nilai e pula. So dah dapat nilai a dengan b, awak akan tulis dia dalam bentuk partial fraction. Okay, dan barulah kita boleh integrate asing-asing. So integrate negative 1 over u, dapatlah ln negative ln u, and then plus ln u minus 1 plus c. And then jangan lupa substitute balik u dengan 1 plus e power of x. So ada yang boleh simplify. So ln e power of x tu boleh ditukar jadi x. So itu jawapan dia. Okay, metode yang kedua ni saya pilih u dia adalah e power of x saja. Okay, differentiate and then jadikan dx sebagai subjek, and then awak substitute masuk dalam original question. So dx tu ganti je masuk jadi du over e power of x. So e power of x masih ada lagi, so kita ganti masuk dia sebagai u. Okay, dan baru masih lagi belum boleh integrate, so kita kena guna partial fraction. So dia akan pecah jadi a over u tambah dengan b over 1 plus u. So samakan denominator. So kita akan untuk eliminate a, kita akan pilih u equal to negative 1. So dapat nilai b equal to negative 1. Okay, dan pilih u equal to 0. So kita dapat nilai a equal to 1. So dah dapat nilai a dengan b, kita masukkan, kita jadikan dia hasil tambah fraction. Okay, dan barulah kita integrate asing-asing. Okay, masukkan balik u dengan e power of x. So ln e power of x tu boleh jadi x sahaja. So jawapannya sama macam yang tadi.